Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya ingin mengulas satu kenyataan daripada pemimpin PAS di Selangor. Apabila dia kantoi, apabila dia punya poster kempen dia yang dia kalah dulu dengan 10,000 undi tu. Poster dia yang dia guna sedang bersolat itu kalah juga dia. Yang saya tak setuju ialah poster itu diguna dan disindir-sindir. Saya okey dengan poster solat itu, tidak masalah. Tapi yang tak okey itu boleh jadikan sebagai satu isu, sebagai bahan sindiran. Itu tak baik sebenarnya. Jadi elakkanlah. Kemudian dia ulas begini. Inilah yang saya ingin tanya kepada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin tanya. Dia kata hidup rakyat sekarang sangat menekan ekonomi sekarang sangat menekan hidup rakyat. Oi, kerajaan Madani suci sangatkah, dia kata. Okey, saya mau tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, mana yang hidup lebih tertekan sebenarnya, ya? Pada ketika era Perikatan Nasional Mahyadin Mat Yassin Perdana Menteri, Hadi Awang Menteri bertaraf Duta bertaraf Menteri ke Timur Tengah, yang entah apa-apa dia buat tak tahu. Pada waktu itu Perikatan Nasional jadi kerajaan, Perdana Menterinya Mahyadin Mat Yassin. Dibanding dengan kerajaan Madani sekarang, mana lebih menekan rakyat? Mana yang lebih rakyat tertekan? Mana yang paling banyak bisnes lingkup? Mana yang paling banyak pekerja kena buang? Mana yang paling banyak banyak lagi lah. Mana yang paling banyak? Ya, kita faham waktu itu ada COVID, ada COVID. Tapi negara yang lain dapat hadapi. Kita antaranya yang paling terkesan dengan COVID itu. Jadi mana yang lebih tertekan? Waktu itu atau waktu sekarang? Anda boleh komen di ruangan komen. Saya ingat lagi waktu itu Sabah yang penuh dengan penuh dengan hotel, banyak hotel di Sabah tau. Tapi paling banyak waktu itulah paling kesian lah. Hotel-hotel banyak kena tutup, hampir bankrupt. Pekerja-pekerja kena buang, kena cuti tanpa gaji, macam-macam lagi lah. Lepas tu apa lagi? Harga makanan waktu itu macam mana? Harga barangan-barangan makanan waktu itu macam mana? Kalau nak compare waktu itu dengan waktu sekarang, harga memanglah sekarang mahal sikit. Sebab sekarang ini dia punya dia punya bahan mentah dah meningkat sedikit. Memanglah, takkanlah kita bandingkan harga waktu nenek saya kahwin dengan harga anak buah saya kahwin kemarin. Wow, kalau macam tu memanglah, aduh. Jadi saya hanya nak tahu secara matematik ekonomi yang baik. Kecualilah dia tidak tahu matematik ekonomi, yang dia tahu, dia nampak ni harga sekarang dia punya harga 20 sen, 30 sen lebih tinggi. Oh, rakyat dah tertekan. Dia tak baca inflasi, dia tak baca banyak lagi faktor-faktor ekonomi yang lain. Jadi kedua yang saya nak tanya, dia sindir kerajaan Madani ini suci sangat ke sampai tak boleh nak dikritik. Siapa kata tak boleh dikritik? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, manusia paling teruk kena kritik. Tahu tak siapa yang kritik? Kamulah.
Perdana Menteri paling teruk kena kritik, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dia tetap tertenang. Sebab semua kritikan itu tak betul. Banyak fitnah lagi. Jadi kalau dia dikritik tak apa, tak ada masalah. Dikritik, kritik je lah. Tapi kalau difitnah, ambil kau, tunggulah. Dia tak ada apa-apa pun kalau kena kritik. Jadi apa nama tu? Yang satu lagi, Muhammad Syukri, pemimpin PAS Selangor itu. Satu lagi, yang backup, yang tolong, yang komen, yang bidas kenyataan kamu itu, bukanlah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan dia tahu. Ini warga maya. Jadi janganlah koyak. Kamu tuh yang koyak, malu juga. Dengan budak-budak daripada warga net pun kamu koyak. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tiba-tiba marah. Tak ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada masa nak layan engkau tau. Tak ada masa nak layan engkau. Engkau tu siapa? Tak kenal pun. Suci sangat kah? Memang suci pun. Ini kerajaan terbaik. Memanglah tak suci, banyak dosa juga. Manusia memang tiap-tiap hari ada dosa, Pak. Tapi dosa maksud saya bukan pergi mencuri kah, menipu wang rakyat kah, tak ada. Yang kantoi kedapatan sekarang ini, yang sudah disiasat, sudah didakwa pada ada beberapa pemimpin bersatu yang sudah didakwa di mahkamah tahu. Kedua, yang sudah kantoi kedapatan ada unsur rasuah dalam pilihan raya, PAS tahu. Sudah dibuat pun ulang tayang apa itu? Pilihan raya tahu. Sudah didapati ada 2 tempat yang nampaknya ada unsur rasuah, terpaksa dibatalkan tahu. Jadi tak apalah, PAS menang balik, PAS menang besar lagi di tempat tu semula. Apa yang penting, maka maksud saya ialah siapa yang suci? Kamu tanya siapa yang suci? Dosa tetap dosa, rasuah itu dosa. Jadi tolong jawab. Begitulah. Anda boleh komen apa pendapat anda. Saya setuju kerajaan madani, kerajaan perpaduan ini taklah suci. Sebab manusia mana ada suci? Hanya Tuhan tu yang suci. Manusia tak ada yang suci ya. Tak ada kerajaan yang suci. Tidak ada kerajaan yang suci, tuan-tuan dan puan. Yang ada Tuhan yang suci, itu saja. Tapi kalau kamu sebut suci, kita bandingkan. Ada bukti? Ada. Ada. Jadi pikir-pikirkan, renung-renungkan sebelum cakap. Guna otak, jangan guna bibir dan lutut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, beberapa hari yang lalu Malaysia gempar dengan anak kepada Menteri Besar Perlis daripada pemimpin PAS. PAS ke dia? Bukan Bersatu, saya tidak pastilah. Mungkin PAS lah pun. Daripada Perikatan Nasional lah yang pasti. Belum pun sampai 2 tahun dia jadi Menteri Besar, sudah pun anak dia kantoi, didakwa, ada kes rasuah bernilai RM600,000 kerana memalsukan dokumen. Ditambah lagi keceriaannya dengan dengar kata beliau juga anak kepada Menteri Besar Perlis ini juga dikatakan adalah menantu kepada Hadi Awang. Betulkah? Mungkin anda boleh komen. Siapa yang kenal, anda boleh komen. Betulkah lelaki itu ataupun anak kepada Menteri Besar Perlis ini yang ditangkap oleh
yang ditangkap oleh SPRM disiasat ini, disiasat tapi sudah dilepaskan ya, sudah dilepaskan atas jaminan RM10.000 kalau saya silap dia punya jaminan. Harap-harap tak hilang lah, harap-harap janganlah hilang macam Adlan Berhan tu, macam menantu Muhyiddin itu. Harap-harap dia tak hilang, tak melarikan diri keluar negara. Kalau lari lagi nah ngam lah. Harap-harap dia tidak lari, sebab menantu Muhyiddin lari, melarikan diri, tak balik-balik tau, sampai sekarang belum balik Malaysia. Takkan kalau betul lah anak kepada MB Perlis ini menantu kepada Hadi Awang, takkan seorang lagi anak bos dalam Perikatan Nasional pun lari juga. Janganlah, jangan, harap-harap jangan lari. Tapi itulah saya punya soalan, betulkah anak Menteri Besar Perlis ini adalah menantu kepada Hadi Awang? Jadi disahkan mereka sudah pun ditahan, kalau saya tidak silap serentak dengan 5 orang yang lain, 6 orang lah. Lepas itu Menteri Besar Perlis pun sudah memberikan kenyataan. Bukan penjelasan, bagi saya bukan penjelasan, itu hanya kenyataan, mohon maaf agaknya. Kalau saya tidak silap ingat, dia kata dia sudah memberikan didikan, dia sudah memberikan didikan agama, didikan. Tapi kalau dia juga terbukti bersalah, itu dia punya pasal ya. Lepas tu apa lagi? Dia kata, yang saya hairan betul-betul buat pertama kalinya muncul di dalam berita, di mana ada satu majlis PAS pusat di Kangar kalau tidak silap. Dia kata dia harap PAS terus diberikan sokongan supaya supaya pembangunan negeri Perlis dapat diteruskan. Dan dia kata, dia mengaku dia juga kadang-kadang terlalu cepat percaya dengan orang. Wow, adakah ini tanda-tanda bahawa memang sudah ada bau-bau asap? Sudah ada bau-bau asap bahawa PAS sudah mulai ditolak di Perlis. Apa tidaknya pelik juga, belum sampai 2 tahun baru sekejap pun. Ini yang kantoi, yang tak kantoi tak tahulah berapa banyak kan. Yang kantoinya anak Menteri Besar sendiri ditangkap oleh SPRM. Kerana disiasat, kerana ada penglibatan itu. Okey. Yang bikin kantoi lagi, sebab kalau betul itu menantu Hadi Awang, yang bikin kantoi lagi, kedua-dua ini, Hadi Awang dan Menteri Besar ini, dua-duanya ahli PAS yang selalu mengajar benda-benda yang baik lah. Ahli PAS selalu diajar benda-benda baik kan. So, jangan buat itu, jangan buat ini. Tapi kenapa pula anak ada orang pula yang tiba-tiba muncul nih, yang dah dikata selalu tak ada moral apalah. Anak Anwar tak ada pun. Tak pernah kena sebut pun. Ini lagi pelik lah, lagi dahsyat, lagi besar. Anak Hadi Awang sendiri, menantu Hadi Awang sendiri. Kalau betul dia menantu Hadi Awang, wow, ini memang dahsyat, mengejutkan seluruh Malaysia. Okey, jadi saya ingin melahirkan rasa duka cita rakyat Malaysia. Dan kita harap semua yang ada kuasa di Malaysia, apapun kuasa kamu, termasuklah ketua kampung, ialah
bermula daripada atas dicontohi sampai ke bawah, pasti akan diikuti. Tapi kalau di atas memang kepala sudah pening, di bawah dia lagi kepala pening. Betul nih. Orang kata kalau naik lihat kepala, lihat kakinya. Woi, jadi takkanlah saya pun tidak pastilah setuju atau tidak dengan peribahasa itu. Sebab kalau kita setuju, maksudnya kalau teruk anak menteri besar, teruk menantu menteri Hadiah Warni, maknanya dorang lebih teruk. Macam begitu. Jadi susah juga lah mau setuju dengan peribahasa ini kan. Jadi kadang-kadang ada juga peribahasa bilang don't judge the book by its cover. Judge the book by its cover and its content. Begitulah. Jangan hanya kepada cover dia. Tapi cover itu menentukan persepsi orang. Kalau betul-betul orang-orang baik, kalau betul-betul orang itu baik-baik dan memang orang-orang agama, luarnya baik, dalamnya lagi baik. Mana boleh orang tanam mangga timbul buah durian? Tak ada. Dari benihnya timbul buahnya, dari hatinya timbul kelakuannya, dari pikirannya timbullah habit-habitnya. Jadi apa pendapat Anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye.